Tu keluar apa Syekh Firadin Al-Majzubi dan sebagainya. Al-Makdhubi kan. Yang Syekh Firadin tu dia bagi kuih dekat murid tu. Dia letak tu. Ganja. Saya tak tahu dah ke ganja, wallahu alam lah. Boleh tanya anak M Rajuli. Dia datang session kita. Saya baru kenal. Itu dia bawa saya, Ustaz. Kawan dia kata, Ustaz kenal tak ni, siapa yang bawa ni? Inilah anak apa Syekh Firadin. So kita boleh tanya dia. Sebab dia tahu background lakonan ayah dia, almarhum yang kita hargai lakonan itu untuk mendidik masyarakat. Yang merajuli berlakon jadi syekh tarikat palsu. Saya kasih kuih, dalam kuih tu dia letak drak. Inilah yang dikatakan 3 martabat ta'yin. Ta'yin awal, ta'yin tsani, ta'yin tsalatsa. Barakah, selamat. Kalau sesiapa makan kuih yang Ustaz bawa, akan mendapat 2 kelebihan. Yang pertama, tidak akan merasa jemu. Yang kedua, akan mendapat ilham laduni. Mursyid pun nak sampai. Berkat selamat. Barakat selamat. Barakat selamat. Fadhal. Tak payah tunggu anak, tadi makan saja. Ana memadai dengan kuih ini saja. Ya. Fadhal. Ya. Itu yang jadi apa jam tu dekat Bubble Lock tu. Kan semua orang berebut-rebut nak ambil. Nak beli. Dan cuba kita fikirkan tentang cerita-cerita macam tu. Kita balik pada cerita. Didakwa bahawa so-called wali-wali ni dia jual ganja ni. Dan didakwa bila mereka kasih ganja tu kepada penagih, itulah kali terakhir yang penagih tu akan ambil ganja. Tengok mereka punya permainan. Jadi mereka nak kata so-called wali-wali ni nampak aja macam jual ganja, tapi hakikatnya mereka sedang merawat dengan memberikan ganja yang terakhir kepada penagih-penagih ini. I mean both cannot be true. You nak percaya siapa? Kan? You tak boleh percaya dua-dua. You tak boleh percaya fuqaha kita, you tak boleh percaya sejarawan kita. Dalam masa yang sama you percaya juga dakwaan-dakwaan seperti ini. Dan salah satu riwayat berkenaan dengan Ibn Hajar tadi tu, dia bukan Ibn Hajar terlupa Fatihah apa semua. Bila dia sangka buruk dekat wali tu tahu, wali tu tampar muka Ibn Hajar. Wali tu tahu, dia tekan hati Ibn Hajar, dia tampar muka Ibn Hajar. Astaghfirullahalazim. Begitu hina sekali ulama besar ni diletakkan di mata mereka. Dan kalau kita fikirkan tentang hukum fake-nya, awak nampak seseorang menjual dadah di tepi jalan. Dan awak bersangka, ini Pak Lebay ni aku kenal ni, apa hal dia pergi jual ganja ni? Kan? Kita bersangka buruk. Adakah itu dosa zahir dan batin? Kita nahkumu bil zawahir. Sebab kalau kita tak boleh bersangka buruk dengan tu, kita tak boleh bersangka buruk dengan apa pun sebenarnya. Nampak orang mencuri, kita tak tahu hakikat dia buat apa. Nampak orang berzina, kita tak tahu, mungkin dia sedang merawat wanita itu. Dengar. Nampak orang membunuhan, kita tak tahu hakikat dia tengah buat apa. Mungkin dia tengah selamatkan orang tu daripada bermaksiat, jadi bunuh terus, hantar pergi syurga. Kalau pintu ini dibuka, habis. Khalas. Pintu ini jika dibuka,
Habis. Dan dari segi hukum, fiqh dan juga tasawuf kalau kita fikirkan, dia tak bersalah bersangka begitu. Yang salah adalah so-called yang menjual ganja kat depan tu. Katalah kalaupun betul lah. Dia sebenarnya merawat. Katalah ya, for argument's sake. Dia yang salah sebab menanam sangka buruk dalam jiwa orang. Katalah awak buat sesuatu yang mengundang fitnah. Mengundang fitnah. Awak yang buat tau. Orang kritik awak. Orang kata awak salah. Salah siapa? Awak yang mengundang. Contoh macam kisah yang mereka suka viral sikit hari tu. Ada seorang wali Allah ni. Dia bercakap, sesungguhnya Tuhan kamu adalah di bawah telapak kaki aku. Dia cakap macam tu. Orang marah sampai bunuh dia. Dan itu kalam kufur. Ya. Dan didakwa. Kenapa kau cakap benda-benda macam ni? Dia diam, dia tak nak cakap. Kau tak faham. Ini benda zahir, ini benda batin. Benda batin. Akhirnya mereka bunuh dia. Dan lepas mereka bunuh dia, ada orang cadangkan, jom kita cek apa dekat bawah kaki dia. Mungkin dia disimpan apa-apa. Bila korek, jumpa emas dengan perak kat bawah. Okay? So nampak tak cerita dia? So dia nak katakan, jangan kamu sekali-kali menghukum wali-wali Allah. Sebab zahir nampak macam mereka bercakap benda-benda yang jahat, yang kufur. Tapi batinnya kamu tidak tahu. La haula wala quwwata illa billah. Cuba kita fikirkan. Dia nak ajar apa sebenarnya? Dia nak ajar jangan cinta dunia. Jangan menuhankan harta. Apa salahnya kau betul seram? Cakap je lah. Ini kau telah mencipta fitnah. Sehingga orang telah bunuh kau. Yang dalam versi cerita mereka, orang tu bunuh secara zalim. Betul tak? Sebab dia sebenarnya baik tapi dibunuh. Punca dia siapa? Dia juga. Dia telah buat orang lain buat dosa sokol. Dia boleh je berterus terang kan? Janganlah mencintai dunia. Kamu telah menuhankan emas dengan perak tanpa kamu sedari. Kelas, orang boleh faham. Ingat orang bodoh sangat lah. Tak payah nak buat drama macam tu. Tapi cerita-cerita palsu begini direka-reka supaya untuk buat orang kita tak boleh hukum. Kita tak tahu. Syekh ni mabuk dadah. Oh, kita tak tahu. Tu keluar apa? Syekh Firadin Al-Majzubi dan sebagainya. Al-Makdhubi kan. Yang Syekh Firadin tu dia bagi kuih dekat murid. Dia letak tu lah. Ganja. Saya tak tahu dadah ke ganja, wallahu a'lam lah. Boleh tanya anak M Rajuli. Dia datang session kita. Saya baru kenal. Itu dia bawa saya, Ustaz. Kawan dia kata, Ustaz kenal tak ni siapa yang bawa ni? Inilah anak Syekh Firadin. So kita boleh tanya dia. Sebab dia tahu background lakonan ayah dia, almarhum yang kita hargai lakonan itu untuk mendidik masyarakat. Yang merajuli berlakon jadi syekh tarikat palsu. Saya kasih kuih, dalam kuih tu dia letak drug. Drug ke ganja saya tak pastilah. Tu nak kena tanya anak dia. Galaxy Cake. Oh, dia panggil Galaxy Cake marijuana kat dalam Oh. Bagi anak murid makan. Lepas tu dia kerjakan anak murid dia, kan? Saya ulangi sekali, saya tak kata semua syekh, semua sufi buat begitu. Tidak. Banyak sufi yang berjalan lurus, yang soleh, yang baik, yang bertakwa. Tapi saya nak tekankan di sini, cerita ni ada. Ni bukan cerita reka-reka. Kalau awak kata saya berbohong, awak telah menuduh para ulama kita berbohong. Okey, awak telah menuduh sejarawan kita, ulama kita berbohong. So hati-hati dengan dakwaan anda.